Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita untuk subjek ibadah. Untuk di bawah tajuk berpuasa. Jadi boleh buka muka surat 50. Sebelum-sebelum ni kita dah sentuh pengertian puasa, syarat-syarat wajib berpuasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara makruh. Dan hari ini kita akan masuk kepada perkara sunat ketika berpuasa. Okey, baik. Yang pertama, sebenarnya banyak tapi dia hanya bagi 6 ke 5 perkara saja, tapi sebenarnya banyak. Tak apa, kita baca saja. Okey, baik. Boleh tengok pada kotak yang paling atas sekali pada muka surat 50, buku teks ibadah tahun 5. Okey, perkara sunat ketika berpuasa. Sama-sama kita baca. Yang pertama, mengambil sedikit makanan ketika bersahur. Sahur ni penting. Cuba bangun sebelum subuh. Paling kurang kita sahur dengan air putih saja pun dah memadai. Tetapi perlulah bersahur. Baik, yang kedua, melewat-lewatkan sahur. Sahur tu pula janganlah terlampau awal. Kalau nak dapat nak pahala sunat, janganlah terlampau awal, pukul 1, pukul 2. Seboleh-bolehnya lewatkan sebelum masuk waktu subuh. Pukul 5 suku ke 5.30 ke. Kalaulah ketika waktu itu masuk subuh pukul 6, pukul 5 suku ke 5.30 ke, itu okeylah. Okey, baik. Seterusnya, nombor 3, menyegerakan berbuka apabila sampai waktunya. Menyegerakan berbuka apabila sampai waktunya. Bila dah masuk saja azan maghrib, terus kita segerakan berbuka puasa. Okey, baik. Yang keempat, berbuka puasa dengan makanan yang manis seperti kurma, kuih muih. Kita dahulukan benda-benda yang manis. Semasa kita berbuka puasa, kita berdahulukan benda-benda yang manis. Sikit pun jadi. Kurma sebiji pun boleh, kuih seketul pun boleh. Asalkan kita dahulukan berbuka puasa itu dengan benda yang manis. Okey, baik. Yang terakhir, membaca doa berbuka puasa. Membaca doa berbuka puasa. Sebelum kita makan, selalunya kita baca doa makan saja kan. Jadi ini kita sertakan dengan doa berbuka puasa. Okey, baik. Seterusnya boleh buka muka surat 51. Okey, kita akan baca hikmah berpuasa. Okey, dan kita habiskan dengan amalan sunat semasa berpuasa. Amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mendapat pahala sunat ketika berpuasa di bulan Ramadan. Okey, baik. Hikmah berpuasa. Yang pertama, puasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan sunat ketika berpuasa. Masa puasa ni lah amalan kita perlu digandakan, sebabnya ganjaran ataupun pahala yang ditawarkan semasa berpuasa pun akan dilipat kali gandakan. Okey, baik. Yang kedua, melahirkan rasa kesyukuran atas nikmat kurniaan Allah. Betul. Bila kita puasa ni, kita akan rasa betapa nikmatnya kurniaan Allah. Contoh dia, masa puasa lah kita akan merasa macam mana orang miskin, orang yang dekat negara perang tak dapat makan. Waktu itulah kita akan merasainya. Sebabnya kita tak boleh nak makan dan minum ketika berpuasa. Okey, baik. Yang keempat, mengeratkan silaturrahim sesama manusia. Okey, yang seterusnya, mendidik jiwa manusia supaya bersabar. Okey, yang seterusnya, melembutkan hati manusia supaya sentiasa mengingati Allah. Yang kedua terakhir, memberikan rasa cinta kepada amalan baik dan membenci amalan yang buruk. Dan yang terakhir, melemahkan tuntutan syahwat yang mendorong manusia ke arah kejahatan. Sebenarnya nafsu kita ni akan dikalahkan dengan rasa lapar dan dahaga. Sebab itulah ketika puasa, nafsu syahwat kita akan lemah.
Sebabnya berpuasa ini menghalang kita daripada melakukan dosa. Ada kisah dia dulu. Apa? Allah Allah melemahkan nafsu manusia macam mana. Tak apa, itu nantilah kalau kita ada rezeki untuk kelas secara fizikal, insya-Allah Ustaz akan sambung cerita tentang itu. Okey, baik. Yang terakhir, amalan sunat semasa berpuasa. Amalan sunat yang boleh kita lakukan semasa kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Okey, baik. Yang pertama, bersedekah sama ada dengan makanan atau wang ringgit. Terutamanya kita sedekahlah kepada orang yang berpuasa. Kita taja orang yang nak berbuka puasa, kita bagi makanan dekat dia. Saya apa Nabi Muhammad kata? Nabi kata kita akan dapat pahala orang tu juga. Sama besar macam orang tu juga. Dahlah pahala kita puasa sendiri kita dapat, orang yang berpuasa tu pun kita akan dapat juga. Sama besar pahala je. Okey, baik. Yang kedua, banyakkan beristighfar, berdoa dan berzikir. Yang ketiga, beriktikaf di dalam masjid. Yang keempat, bertadarus Al-Quran sepanjang Ramadan. Ini kita ada buat dekat sekolah hari tu. Dia yang Ustaz pilih siapa yang lancar baca Quran, jadi kita akan bertadarus. Waktu bulan puasa yang lepas kan. Okey, baik. Yang seterusnya, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Samalah ni. Yang pertama tadi, bersedekah. Bersedekah tu memberikan makanan tu sedekah lah. Okey, baik. Yang seterusnya, solat tarawih berjemaah. Solat tarawih ni khusus hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi jangan tinggalkan walaupun sehari. Rugilah kalau tinggalkan walaupun sehari, sebab hanya di bulan Ramadan saja ada solat tarawih. Kalau tak dapat buat kat masjid, buatlah dekat rumah. Seorang-seorang pun tak apa, asalkan ada buat solat tarawih. Okey, baik. Yang terakhir, Qiyamul Lail, iaitu solat pada malam bulan Ramadan. Sebelum masuk sebenarnya waktu solat subuh, kita lakukan solat, kita Qiyamul Lail, kita bangun malam lah. Tak kira lah nak solat sunat ke, nak baca Quran ke, nak zikir ke, asalkan kita bangun malam. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Jadi kita dah habislah tajuk berpuasa untuk subjek ibadah. Jadi lepas ni kita bolehlah fokus kepada latih tubi. Jadi untuk kerja rumah kamu pada hari ini, boleh bawa keluar buku kerja, buku latihan ibadah tahun 5 dan buka muka surat 36. Kamu kena lengkapkan. Pada muka surat 36 ni, kamu kena lengkapkan pernyataan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, yang pertama, puasa adalah tempat kosong. Yang ketiga, apa? Rukun apa? Rukun apa? Rukun iman ke rukun Islam? Pilihlah salah satu. Puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri dari boleh rujuk pada buku teks kamu pada muka surat 43. Untuk latihan muka surat 36 ni, kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 43. Dan kemudian kamu boleh sambung lagi latihan pada muka surat 37. Okey, suaikan. Dia suruh suaikan untuk syarat-syarat wajib berpuasa. Apakah syarat-syarat wajib berpuasa? Okey, suaikan dan boleh rujuk pada buku teks muka surat 44. Pada muka surat 44 ni, yang atas ni, ini syarat-syarat wajib berpuasa. Okey, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.